Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sudah menonton Sekilas Fakta 30 Mac 2020 bersama saya, Syazwan Ami. Bekas Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman membuat laporan polis berhubung kehilangan wang berjumlah RM250,000 dari peti besi di rumahnya. Menerusi satu hantaran di Facebooknya, beliau berkata sudah membuat laporan polis terhadap kes kecurian yang berlaku di rumahnya. Dalam laporan polis itu, Syed Saddiq berkata beliau kali terakhir membuka peti besi berkenaan pada 13 atau 14 Mac lalu. Jelasnya lagi tiada sebarang kesan umpil dan keadaan rumah dan bilik kemas. Malah, peti besi miliknya itu ditetapkan kod rahsia dan hanya orang tertentu saja yang tahu di mana beliau simpan. Semua ahli parlimen daripada pembangkang akan mendapat peruntukan sebanyak RM100,000 bagi membantu rakyat menangani wabak COVID-19 di kawasan masing-masing. Dalam satu hantaran di Facebook, ahli parlimen Subang Wong Chen berkata, peruntukan itu telah diluluskan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menerusi satu email yang diterima beliau kira-kira jam 10 pagi tadi. Menurut email itu, wakil rakyat pembangkang perlu mengemukakan projek atau program yang mereka mahu kerajaan pusat membiayainya. Justru Wong berkata beliau akan mengadakan pertemuan dengan pegawai-pegawainya untuk mencari cara terbaik untuk mengedarkan bantuan itu di kawasannya. Semua premis perniagaan termasuk restoran dan stesen minyak hanya dibenarkan beroperasi dari 8 pagi hingga 8 malam dalam fasa kedua Perintah Kawalan Pergerakan PKP bermula 1 April ini. Bagi restoran, kedai-kedai makan, gerai-gerai makan dan sebagainya, walaupun kita benarkan operasi untuk makanan yang berbungkus, yang dibungkus untuk dibawa pulang, waktunya adalah daripada 8 pagi hingga 8 malam. Operasi stesen minyak juga dihadkan daripada jam 8 pagi hingga 8 malam. Jadi standard kesemua yang menjual makanan, keperluan harian dan sebagainya adalah pukul 8 pagi hingga pukul 8 malam, termasuk penghantaran ke rumah dan sebagainya. Ismail Sabri juga berkata PKP fasa kedua yang akan bermula 1 April ini akan menguatkuasakan pelaksanaan satu orang satu kenderaan. Dan seperti yang telah pun kita maklumkan bahawa kenderaan bersendirian walaupun dibenarkan untuk keluar membeli bahan makanan dan sebagainya, tetapi kita tetapkan satu kenderaan untuk satu orang untuk satu kenderaan. Perkembangan terkini wabak COVID-19 dan berita ini dibawakan oleh Blue Air. Jumlah kematian akibat COVID-19 terus meningkat dengan pertambahan 3 kematian hari ini menjadikan jumlah 37 orang. Manakala sebanyak 156 kes baru yang menjadikan jumlah keseluruhan jangkitan di Malaysia adalah sebanyak 2,626 kes. Malaysia juga mencatatkan kes pulih tertinggi hari ini iaitu sebanyak 91 kes dibenarkan discharge pada hari ini. Yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini, iaitu jumlah discharge terbesar kalau setakat ini. Ini menjadikan jumlah cumulative case yang telah pulih sepenuhnya daripada COVID-19 dan telah discharge pada ward adalah sebanyak 479 case, iaitu dengan kadar 18.2% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 30 Mac 2020 jam 12.30 hari terdapat 156 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 2,626 kes. Zurada Kamarudin hari ini turun padang menyaksikan buat pertama kalinya operasi sanitasi awam dijalankan oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT di Kampung Sungai Ramal Dalam. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan itu mengambil kesempatan menjalani sendiri operasi sanitasi Nyah Cemar di kawasan tersebut bersama pegawai yang lain hari ini. Beliau bersama petugas yang lain mengenakan peralatan pelindungan diri PPE yang lengkap dan membawa alat semburan Nyah Cemar. Operasi itu dimulakan kira-kira jam 11 pagi tadi. Sungai Ramal adalah antara kawasan dalam daerah Hulu Langat.
Hulu Langat adalah antara 13 lokasi yang disenaraikan sebagai zon merah wabak COVID-19 di negara ini. Baiklah, sekian sahaja dari saya Syazwana Amir untuk sekilas fakta. Pastikan anda duduk di rumah dan mengikuti perkembangan berita melalui portal kami di www.kinitv.com/pm. Salam hormat dan jumpa lagi. Assalamualaikum Pak Tan. Waalaikumsalam. Kamu berdua ni daripada majalah mana ni? Ini kat kami. Kalau boleh nak ambil masa sikit Pak Tan untuk kami tanya beberapa soalan. Sekarang ni disebabkan ladang kelapa sawit macam Pak Tan ni, dah banyak orang hutan yang dah mati. Banyak binatang mati macam harimau, gajah disebabkan pembukaan ladang kelapa sawit. Apa cadangan kamu? Nak suruh saya musnahkan ladang sawit saya ni? Kamu tahu tak akibatnya akan lagi buruk nanti? Kelapa sawit ni sebenarnya adalah tanaman minyak sayuran yang paling berdaya saing di dunia. Kamu bayangkan, 1 hektar ladang sawit boleh menghasilkan antara 3 ke 4 tan minyak sawit. Minyak sayuran jenis lain, nak dapat 1 tan pun belum tentu. Ladang kelapa sawit sebenarnya boleh menghasilkan lebih kurang 3 kali ganda oksigen daripada hutan semula jadi. Jadi, apa benda yang kamu berdua mengarut ni? Ladang kelapa sawit ni lah yang membantu keluarga saya, keluarga orang-orang di kampung ni untuk keluar daripada kongkongan kemiskinan. Kalau kamu berdua ni wartawan, aktivis pencinta alam sekitar, sepatutnya kamu berdua ni lah yang membantu menaikkan, membangunkan industri sawit kita ni supaya boleh memberi manfaat pada orang kita. Dan pada masa yang sama boleh mengekalkan, memelihara alam sekitar.